Alhamdulillah, saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat hadir bersama untuk meraihkan majlis untuk mengucapkan terima kasih kepada penduduk-penduduk Putrajaya, khususnya para pengundi yang telah memberikan sokongan yang padu hingga Yang Berhormat Datuk Radhi Jidin terpilih sebagai ahli Parlimen Putrajaya. Inilah suatu peristiwa penting dalam sejarah negara, kerana kita tahu Putrajaya adalah pusat pentadbiran negara kita. Putrajaya adalah satu kawasan yang agak penting yang mencerminkan tentang kemajuan dan pembangunan Malaysia. Jadi bila mana Datuk Radhi Jidin menyatakan hajat untuk menawarkan diri bertanding di sini, memanglah di peringkat awal-awal saya pun agak ragu. Beliau adalah ketua bahagian Ketereh, dan Ketereh selepas itu diketahui adalah kursi yang akan ditandingi oleh wakil bersatu di sana. Dan kalau melihat keputusan pilihan raya yang telah pun berlalu, kawasan itu kawasan mudah menang. Alhamdulillah kita menang itu dengan Major General Dr. Clear menjadi ahli Parlimen Ketereh. Mungkin tadi bila Datuk Radhi kata dia memberikan saya hadiah 2 kursi, satu Putrajaya, satu lagi ialah Ketereh. Tetapi atas pertimbangan yang agak telah pun kita buat, menilai tentang situasi dan keadaan semasa, lebih lagi Putrajaya ini mempunyai sejumlah pengundi lebih 40,000, yang sebahagian besarnya saya kira adalah di kalangan penjawat awam. Ada yang masih ada khidmat dan sebahagian yang sudah besar bermastaltim di sini. Ini profil geopolitik yang ada di sini. Keduanya, saya juga memahami bahawa Putrajaya sejak dulu lagi telah pun diterajui oleh ahli Parlimen daripada Barisan Nasional. Kita juga menilai tentang kedudukan Parti Barisan Nasional dahulu dan yang terkini, yang antara faktor-faktor yang kita tahu telah menyebabkan sikap para pengundi khususnya Melayu sudah berubah. Ini memberikan kita satu kelebihan. Sekiranya kita meletakkan calon yang berwibawa, memang berkelakkan, mantan Menteri Pendidikan, pakar dalam pelbagai bidang di sini, dan pastinya insya-Allah Datuk Radhi boleh menang. Jadi alhamdulillah ini kita bersyukur kerana dengan izin Allah beliau telah pun terpilih sebagai ahli Parlimen Putrajaya. Sebenarnya daripada 3 kawasan wilayah persekutuan, kita juga menang di Labuan. So Putrajaya 1, Labuan 2. Yang kita tak menang Tuan Kuantan ialah di Kuala Lumpur. Belum lagi. InsyaAllah ke hadapan kita akan membina kekuatan kita supaya bukan saja PN diterima di sini, tetapi menjadi tunggak untuk membentuk kerajaan Ikatan Nasional di masa yang akan datang insyaAllah. Situasi keadaan sekarang kita tahu bahawa kerajaan campuran telah pun terbentuk. Saya tak gunakan istilah perpaduan itu kerana itu bolehlah dibahaskan.
ada perpaduan ke tak ada perpaduan. Tapi nyata ialah kerajaan campuran antara parti-parti dalam Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Dan di dalam tu ada beberapa gabungan parti-parti yang lain daripada Sabah dan Sarawak. Apa yang nak saya sebutkan sini ialah sudah mungkin lebih buat ke hampir 3 bulan berlalu. Sebahagian besar daripada rakyat kita masih lagi menunggu tentang keputusan dan tindakan-tindakan yang kerajaan yang ada pada hari ini akan ambil untuk menangani masalah-masalah besar yang sedang pun dihadapi oleh negara kita, terutamanya yang mengenai soal kehidupan rakyat, soal ekonomi negara dan juga bidang-bidang lain. Mungkin saudara juga mengikuti sebagaimana saya dan sebahagian besar rakyat Malaysia sehingga hari ini berkata kami masih menunggu. Saya tak tahulah orang Putrajaya menunggu lagi ataupun sudah rasa puas hati. Dah puas hati ke? Ialah kerana kita berharap bila mana sebuah kerajaan terbentuk, fokus utamanya ialah untuk menyelesaikan masalah-masalah negara, menyelesaikan masalah-masalah kehidupan rakyat yang saya sedar di waktu dan saat ini masih lagi terkesan selepas kita berhadapan dengan pandemik dalam satu jangka waktu yang agak panjang. Malahan rakyat pada hari ini masih lagi terbeban dengan pelbagai-bagai isu-isu ekonomi, kos sara hidup yang meningkat dan melambung tinggi, inflasi, harga barang yang tak turun-turun, minyak yang kata nak umum untuk turun harga sampai hari ini tak turun-turun. Ini fakta yang kita hadapi pada hari ini. Ada perkara-perkara yang sewajarnya kerajaan boleh putus cepat dan dia tidak menyebabkan perbelanjaan kerajaan. Ada yang disebutkan dalam istilah ekonomi ialah yang bukan fiskal. Kalau yang fiskal tepat ialah yang berkaitan dengan dana yang kerajaan perlu keluarkan. Tetapi yang bukan fiskal, kerajaan boleh bersetuju dan putuskan semalam. Tapi sampai hari ini tak dibuat. Contoh, sebahagian sini pun menuntut supaya dikeluarkan lagi kumpulan wang simpanan pekerja, betul tak? Mungkin di sini dah keluar habis kot. Yang secara bersasar, itu bukan dana kerajaan, itu simpanan para penjawat dan pekerja dalam tabung KWSP. Ya, waktu pentadbiran Perikatan Nasional yang saya pimpin dahulu, kita putuskan ada air sinar, air lestari, yang saya percaya di waktu itu sampai kali telah dapat mengurangkan bebanan rakyat kita dan tidak menyebabkan kos kepada kerajaan. Ialah ada yang berbahas kalau dah belanja sekarang, besok masa depan dah tua mana duit nak dapat. Betul, tetapi itu soal kedua. Kalau hari ini kerajaan tak buat begitu dan rakyat masih menderita, sedangkan mereka ada mempunyai simpanan yang boleh digunakan untuk meringankan bebanan mereka dan keluarga, kenapa tidak buat? Masalah ekonomi di negara kita ini didokong sebahagian besarnya oleh sektor industri kecil dan sederhana, perniagaan kecil dan sederhana, small, micro, small, medium enterprise, yang menyumbang hampir lebih 35-36% kepada KDNK negara, yang merupakan hampir lebih daripada 1 juta establishment dalam negara, yang menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. Mereka ini penting
Walaupun sebahagian bukan bumi putra, sebahagian kecil bumi putra, itu soal kedua. Tetapi untuk merancangkan ekonomi negara supaya hasil negara boleh meningkat dan bertambah, ialah untuk membantu kumpulan-kumpulan sebegini yang penting untuk menyokong ekonomi dan memulihkan ekonomi negara. Di waktu kita dulu, kita putuskan minta supaya dengan kerjasama semua bank-bank di dalam negara kita, menerusi keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan dan dengan diuruskan bersama oleh pihak bank negara, maka semua bank memutuskan untuk memberikan moratorium. Dalam arti kata, kalau dia kena bayar, ditangguhkan bayaran, bukan tak bayar. Bank tak rugi, tangguh bayaran 6 bulan. Semua penyerta keuangan bank bila diisyarkan patuh untung berbilion-bilion ringgit, tak rugi. Kenapa kerajaan yang ada pada ini tak boleh bagi lagi sekali tawaran bersasar pada pihak-pihak yang masih memerlukan, masih lagi agak menghadapi kesukaran untuk meneruskan perniagaan mereka? Ini tidak melibatkan perbelanjaan kerajaan. Saya bagi 1-2 contoh dan saya boleh menyebutkan banyak. Misal kita lebih banyak pengalaman daripada mereka. Mendapik dada sedikit lah, tepuklah tangan. Apalagi soal nak menangani masalah kawasan hidup. Saya buat kajian demi kajian, maksud kita nak berkempen, main kita nak cari apakah perkara yang paling utama yang terfikir oleh rakyat pada hari ini yang begitu mendesak, dan minta supaya kerajaan siapa sekalipun mengambil langkah cepat. Ialah soal apa yang diistilahkan dalam bahasa Inggeris bread and butter issue, roti dan mentega issue. Itu istilah bahasa Inggeris, tapi maknanya soal kehidupan, soal pendapatan, soal perbelanjaan, keperluan-keperluan asas, makanan, pakaian, pengangkutan. Ini diletakkan sebagai perkara yang pertama, top of the list. Walaupun kita tak bersetuju dan tentang soal rasuah, salah berkuasa, kleptokrasi, itu betul. Tapi antara yang paling lebih utama yang rakyat fikirkan ialah soal nasib kehidupan mereka. Mereka berhadapan dengan kesukaran hidup. Ada yang tidak bekerja, ada bekerja pendapatan tidak naik, harga naik melambung 30, 40, 50% pun ada. Dulu ikan temenong, zaman saya dulu tak ada orang nak tengok pun ikan temenong. Sekarang ikan temenong saya tengok dan baru siapa yang hantar gambar ke dah RM20, 55 sen sekilo. Saya ni suka pergi pasar sejak zaman saya jadi Menteri Perdagangan dalam negeri hal ehwal pengguna, sampai dipanggil saya Menteri Ayam. Kita selesaikan masalah ayam, masalah telur ayam. Saya tak tahu orang Putrajaya tak bermasalah. Ada masalah? Oh, yang menjaga ada masalah. Saya tidak nak mengatakan bahawa menteri sana bodoh, tak wajar lah. Tetapi tak ada langkah-langkah yang berkesan, contoh sekecil itu, untuk meyakinkan rakyat bahawa kerajaan yang sudah dibentuk ini berupaya dan mampu untuk menguruskan masalah rakyat. Yang baru ni ceritanya tak payah tampal lesen kereta pada cermin, itu ceritanya. Orang fikir tak payah bayar lesen kereta ataupun apa, road tax lagi, rupanya tak payah tampal itu. Itu apa benda? Tak ada itu pun tak apa, itu jadi cerita besar. Tetapi terbeban lagi masalah ini kerana tidak ada satu pengumuman dibuat oleh Perdana Menteri tentang langkah-langkah segera yang akan diambil satu persatu. Saya tidak mengatakan waktu kita adalah waktu yang terbaik, kerana zaman susah, zaman Covid. Siapa ada yang beri label saya Perdana Menteri yang selalu mengeluarkan kenyataan. Yeah, you have to come up with statement to explain apa yang rakyat harap dan mahukan.
dan buat keputusan-keputusan yang meringankan beban mereka, melegakan hati mereka. Bukan begitu. Kau tidak nak apa-apa, pilih kerajaan. Tak tahulah yang ada hari ini tuan-tuan pilih kita pilih, tuan-tuan harap kita jadi kerajaan itu. Kalau kira kasar, kita dah jadi kerajaan. Itu tak payah saya libatkan situ, pasal kita sudah punya jumlah yang cukup pada waktu itu 115 sokongan dari parlimen. Patut dah boleh bentuk kerajaan. Kenapa tak terbentuk? Tuan-tuan fikirlah sendiri. Tapi tak apalah, kita tidak nak menidakkan mereka sudah membentuk kerajaan. But the question now, apa tindakan cepat dan segera untuk meyakinkan rakyat yang telah memilih dan meletakkan mereka sebagai kerajaan bahawa mereka mampu menunaikan apa yang telah pun mereka sebutkan dalam manifesto, apa yang mereka nak lakukan peringkat demi peringkat. Tapi yang kita dengar cerita yang agak tidak begitu menyenangkan hati soal Perdana Menteri melantik anak untuk menjadi penasihat kepada Perdana Menteri. Ini istilah yang digunakan adalah istilah nepotisme. Sewajarnya orang telah mendorong reformasi perubahan dalam institusi negara kita ini tidak bertindak seperti itu. Ya, dia ada kuasa. Saya waktu dulu pun ada kuasa. Tapi saya tahu kalau saya melantik anak saya yang juga mampu untuk menjadi penasihat keuangan negara, apa tuan-tuan akan kata? Tak ada orang lain lagi ke? Kenapa lantik anak dia? Inilah bercanggah dengan hasrat untuk mengadakan satu reformasi besar. Oh, tak bayar gaji. Bukan soal bayar, tak bayar gaji, kuasa. Dengarnya dia mengawas pemberian tawaran-tawaran tender-tender kerajaan. Saya tak katakan perkara itu, tapi perkara-perkara seperti telah menimbulkan persoalan. Arah tuju kerajaan ini, ke mana nak pergi? Ke situ, ke sini dan sebagainya. Dan dah dengar, mula kita dengar suara-suara yang agaknya membimbangkan yang disuarakan oleh wakil-wakil ahli parlimen dan juga pemimpin pihak di sebelah sana yang terkini mempersoalkan kenapa institusi perkhidmatan awam ini mesti dikuasai sepenuhnya oleh orang lain dan tak ada berikan peluang pada orang lain di dalamnya dan sebagainya. Contoh-contoh dan banyak lagi yang sudah mula dibangkitkan. Saya rasa bimbang. Bukan pasal saya orang lain, tapi sebagai rakyat Malaysia, saya bimbang kalau situasi keadaan ini tidak dikawal dan Perdana Menteri tidak tegas berdiri untuk mempertahankan hak Melayu. Negara ini negara kita bersama. Kalau itu tak dilakukan, banyak lagi perkara yang mungkin menjadi permasalahan pada negara kita. Orang tak selesai. Ya, tak apalah, saya tidak memperkecilkan langkah-langkah Perdana Menteri untuk melawat ke sana, ke luar negara. Itu mungkin sebahagian dari tugasnya. Waktu saya dulu tak boleh melawat. Pasal apa? Pintu tutup. Covid dan sebagainya. Bukan tak penting di soal dasar luar negara, hubungan antara bangsa, hubungan negara-negara jiran itu penting. Tapi nothing is more important daripada soal isu-isu pokok yang rakyat sedang hadapi pada waktu ini. Minta maaflah, majlis ini patut santai. Tapi minta maaf juga lah, kerana dah bagi saya peluang mengucap, saya cakap lah. Sewajarnya dia memberikan sedikit penghargaan pada peranan Perikatan Nasional sebagai pihak pembangkang. Yang peranan ini memang kita ambil kerana kita percaya bahawa kita boleh menjadi pembangkang yang berwibawa, yang bertanggungjawab. Kalau tak ada pembangkang dalam negara kita ini, semuanya dalam kerajaan, jalan lulus, semuanya lulus, tak ada orang nak kata apa pun, itu tidak baik bagi rakyat dan juga sistem demokrasi yang segar dalam negara kita. Tapi mula lihat dalam tempoh beberapa minggu yang lepas, seolah-olah ada satu skema terancam
menggunakan skim untuk menjatuhkan imej pemimpin Perikatan Nasional, mengambil tindakan-tindakan yang saya tak terfikir di atas tohmahan orang pada Perikatan Nasional khususnya Bersatu, bahawa kita dapat duit 600 bilion dalam kantong Parti Bersatu. Lepas 600 tu dah berubah jadi 90 bilion. Dan tu tak lagi 90 bilion, dia kata yang dapat persen 3 ke 5%, 45 bilion. Wallahi tuan-tuan, kita tak pernah mencuri duit rakyat, kerana itu dibiayai oleh kerajaan dan juga swasta untuk tujuan kantong politik kita. Tetapi itu tuduhan dibuat sehingga kami pada hari ini pun tak boleh bergerak sebagai sebuah parti yang seharusnya diberikan ruang dan peluang untuk bergerak aktif, kerana akaun kami sudah pun dibekukan. Saya tidak mengadu pada tuan-tuan, menceritakan apa yang cerita yang tuan-tuan dah tahu, dan sampai hari ini masih terus dibekukan. Kalau tengoklah tak ada 600 bilion, tengok tak ada 90 bilion, tengok lagi tak ada 4 bilion, tengok lagi tak ada 100 bilion, mana kita tak buat apa yang mereka tuduh kita buat. Sepatutnya mereka serahkan balik kita akaun kita. Kita pun nak hidup juga macam orang lain. Parti kita bukan parti yang kaya raya, yang telah tertubuh puluhan tahun, baru 2 tahun aja, 2-3 tahun aja. Tak adalah fikir menyombongkan pun. Kita pun kalau nak hidup pun kan niaga, orang bantu sikit banyak, oh Putrajaya bagi sikit, itu bagi sikit, tak yang kata orang, untuk menggerakkan jentera Perikatan Nasional supaya kita dapat beroleh kejayaan. Jadi atas dasar itu kita telah mencapai kemenangan yang besar, 74 kursi parlimen antara Bersatu dan juga PAS yang telah pun kita menangi di seluruh negara. Satu rekod sejarah menunjukkan bahawa sokongan rakyat untuk banyak orang lain kepada Perikatan Nasional semakin hari semakin bertambah kukuh. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada semua pengundi yang ada di Putrajaya, malahan di seluruh negara yang memberikan sokongan yang padu kepada calon-calon Perikatan Nasional. Dan kita berjanji, walaupun kita menjadi pembangkang, kita akan menjadi juara bicara masalah rakyat. Pergi jumpa dengan Datuk Latif, walaupun kata dia tidak ada jawatan, tak apa. Tak semesti kata dia tidak ada jawatan dan tak boleh bantu. Ya, dia tidak ada peruntukan. Kalau setakat untuk minum kopi dan sebagainya, itu bolehlah kot. Tapi kalau nak buat kata satu jabatan besar nilainya 100 juta, itu tanggungjawab kerajaan. Pergi ketuk pintu Perdana Menteri dan Menteri ada, tolong selesaikan masalah. Tapi masalah-masalah lain, kita akan ambil perhatian serius, walaupun sebagai pembangkang, untuk membantu mengurangkan masalah rakyat, supaya kehidupan saudara-saudara sekalian akan terus menjadi terjamin dan hidup dalam keadaan yang bahagia. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.